Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda awal ni. Saya Nazri Kaha dan rakan saya Kamarul Barin Harun. Dan malam ini kita akan melihat sebuah negeri di utara dan pastinya menjadi tumpuan pada 4 November nanti. Ada pilihan raya kecil di Sungai Limau dan bagaimana negeri ini mampu menjadi sebuah negeri contoh biarpun sudah bertukar kerajaan pada Mei lalu, tetapi kita ingin melihat pandangan pimpinan tertinggi kerajaan negeri ini bagaimana transformasi sebuah negeri ini daripada negeri yang mungkin agak tidak berapa orang kata pun berdaya saing dan sebagainya, tetapi pimpinan negeri sudah mempunyai tekad untuk mengubah lanskap ekonomi dan juga sosial budaya negeri ini menjadi sebuah negeri yang lebih dinamik sifatnya. Jadi kita akan bercerita tentang negeri Kedah dan saya amat bertuah, begitu juga Kamarul Barin Harun, amat bertuah pada malam ini kita bersama Yang Berhormat Datuk Mukhlis Mahathir, Menteri Besar Kedah dan juga Pengurusi Perhubungan UMNO Kedah. Selamat datang Datuk ke Sarawak ini. Dah lama tidak ke sini. Mungkin kali pertama untuk selepas menjawab jawatan Menteri Besar. Tetapi sebelum kita bercerita tentang Kedah dan juga pastinya ataupun pemilihan UMNO, okay? Tetapi kita akan menjenguk khabar rakan-rakan kita, para jemaah kita yang sedang berada di Tanah Suci 2 hari lagi menjelang hari wukuf pada hari Isnin, dengan cerita pelbagai kata pun laporan hujan lebat lah, ribut dan sebagainya, memberi khabar tidak berapa selesa di kalangan ahli keluarga dan juga rakyat Malaysia di tanah air. Mungkin ada butiran terperinci kita bersama rakan kami Abdul Razak Bucik di Mekah. Silakan. Muasasah diwakili oleh Syekh Tariq Syabana yang mengepalai Maktab 91 dan bertanggungjawab terhadap program penempatan Jemaah Malaysia. Selepas melawat ke kawasan perkhemahan Jemaah Malaysia, Datuk Seri Jamil Khair menyatakan keyakinan bahawa kerja-kerja untuk mendirikan kemah mengikut jadual. Sementara itu, sanak saudara dan sahabat anda Jemaah Malaysia dinasihatkan tidak bimbang tentang keselamatan pada hari wukuf kelak. Yang insya-Allah persiapan untuk berwukuf akan selesai sebelum ketibaan para tetamu dan jemaah haji daripada Malaysia untuk berada di maktab-maktab yang telah ditetapkan. Kesemua jemaah haji masih berada di Mekah menanti hari wukuf pada 9 Zulhijjah nanti. Untuk mendapatkan butiran lanjut tentang keadaan terkini suasana para jemaah kita yang kini sudah pun berkumpul di Tanah Suci Mekah, kita bersama rakan saya Abdul Razak Bucik, editor eksekutif Sarawak ni. Assalamualaikum Encik Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Razak, kita mendapat laporan pihak tabung haji baru sahaja kembali dari melihat suasana terkini di Padang Arafah dan pastinya hari wukuf yang ditunggu pada hari Isnin ini akan menjadi tumpuan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana keadaan terkini yang mungkin boleh berkongsi sedikit suasana di sana dan juga keadaan jemaah keseluruhan di Mekah? Ya, berkongsi. In fact, saya sendiri, kami warga media turut pergi untuk melakukan lawatan dengan Menteri pagi tadi, dan sebagaimana yang kami yang sudah dilaporkan, hujan memang hujan, ribut memang ribut pada hari Rabu, tetapi sebagaimana kita ketahui, kiranya sesuatu perkampungan perkhemahan yang temporary, sudah tentu bila ada angin ribut dan hujan lebat akan berlaku banjir, dan tetapi keadaan itu bukanlah serius hingga menyebabkan cancellation sebagaimana yang telah dilaporkan oleh beberapa social media sites yang mengatakan ada jemaah yang telah di turn away at the airport dan sebagainya. Tidak. Dan ada juga laporan yang mengatakan ada jemaah yang tercedera. Itu adalah satu impossibility kerana wukuf hanya berlaku pada hari Ahad ini, dan mereka yang berada di sana sekarang adalah pekerja-pekerja pihak muasasah yang tugas mereka adalah untuk membangunkan perkhemahan. Jadi kalau ada laporan yang mengatakan jemaah yang cedera, itu tidak betul. Keadaan para jemaah masih berada di Masjidil Haram, masih di Kota Mekah, dan mereka akan bergerak sedikit demi sedikit. Just imagine kita pada tahun ini lebih kurang 2 juta jemaah, kurang dari tahun lepas iaitu 3 juta lebih, akan bergerak untuk wukuf pada hari Ahad ini 9 Zulhijjah, di mana mereka mesti berada di sana selepas tergelincir dengan matahari. Jadi perjalanan pergerakan untuk jemaah Malaysia sendiri yang lebih daripada 22,000 jemaah
akan dijalankan secara berperingkat-peringkat. Jadi sehingga ke hari Ahad semua jemaah Malaysia akan berada di sana untuk wukuf tepat pada masanya. Jadi saudara mara, sahabat handai di Malaysia tak perlu risau sebab tidak ada apa-apa gejala yang boleh menyebabkan mereka risau tentang perjalanan wukuf nanti. Okey, terima kasih Cik Razak atas laporan terkini keadaan di Mekah Al-Mukarramah. Mungkin Datuk ingin komen sebagai meyakinkan umat Islam ataupun rakan-rakan kita di tanah air, keluarga tiada masalah? Ya, saya dulu pun masa saya mengerjakan haji tahun 2010 dulu. Baru lagi tu. Waktu di Arafah pun memang hujan agak lebat, lepas tu air pun takung, tapi ini tidak ada masalah. Malah orang Arab dia suka kan kalau hujan. Kita ni macam tengok hujan kita nak lari pada hujan, tapi kat sana itu satu macam rahmat kan. Jadi saya ingat kita tak perlu bimbang sangatlah mengenai keadaan di situ. Okey, lepas ni baru kita akan cerita tentang Kedah dan juga UMNO. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama kami dalam agenda awal ini tentang transformasi Kedah dan juga UMNO. Mungkin Datuk sebagai Menteri Besar selepas mengambil alih kerajaan negeri Kedah selepas menang PIU yang ke-13 lalu, dan Datuk membawa gagasan yang begitu besar transformasi negeri Kedah dan pelbagai inisiatif dalam peringkat ataupun jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang sudah pun dilakarkan. Ini sebagai satu cabaran untuk membangunkan semula ataupun melihat semula Kedah dalam konteks yang lebih besar, yang lebih dinamik dari sudut sosioekonomi dan juga politik. Bagaimana Datuk melihat selepas, saya rasa lebih daripada 100 hari dah sekarang ni. 200 hari dah. Bagaimana orang kata pun respon di bawah sana, kerana Datuk cuba mengekalkan status quo, tidak mahu berbalah dengan banyak pihak tetapi ingin memacu ke hadapan. Ya, saya lihat bahawa rakyat Kedah ni dia faham bahawa kita tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru nak membawa perubahan yang terlalu ketara. Saya ingat cara hidup di Kedah pun agak perlahan dia punya pace dia. Ya. Jadi dan oleh sebab itu kualiti hidup di Kedah, khususnya macam di Alustar, agak baik sebenarnya. Saya nak pergi kerja pun 8 minit pun dah sampai office kan. Jadi memang rasa selesa sangatlah. Jadi perubahan ataupun transformasi yang nak kita bawa tu mesti kita rancang dengan lebih rapi. Dan atas sebab itu saya menggunakan pendekatan makmal. Macam mana yang dibuat dalam makmal yang dianjurkan oleh pihak pemandu dulu. Dan kita panggilkan ianya Makmal Transformasi Kedah. Lebih 600 orang terlibat. Dan idea-idea yang datang daripada merata tempat, macam-macam jenis orang, akademiknya, orang korporatnya, dari kerajaan negeri dan pusat, usahawan, dan macam-macam lagi. Yang ini yang sebenarnya memberikan kita satu kepelbagaian dari segi apa yang nak kita buat untuk negeri Kedah. Seperti yang disebut tadi, dari segi jangka masa pendek, pertengahan dan panjang. Saya sebenarnya awal-awal dulu lebih suka kalau ada perancangan jangka masa panjang, katalah 50 ke 100 tahun. Itu interesting kan. Tapi rupa-rupanya bila saya bercakap dengan pakar-pakar dalam bidang ini, dia kata peredaran zaman tu berlaku terlalu pantas. Jadi paling lama pun kita boleh rancang 15 tahun. Saya ingat 15 tahun tu pendek sangat. Kan? Tapi apakan daya, itu yang perlu dibuat. Dan saya rasa yakin kerana kita dah buktikan melalui Kulim High Tech Park. Apabila sebuah negeri yang dianggap sebagai agrarian, lebih kepada pertanian, menceburkan diri dalam bidang teknologi tinggi, berbilion-bilion dolar masuk dibawa masuk oleh pelabur-pelabur asing dan tempatan, dan rakyat Kedah dan rakyat Malaysia secara keseluruhan pun boleh
mengisi kekosongan yang diwujudkan di tempat-tempat seperti ini. Dan itu sangat menarik. Datuk, saya nak lihat mungkin konsep makro tu sedikit, kerana saya bertuah bersekolah di Kedah di kurun masa 5 tahun, dan saya pun lahir di Perlis dan saya rasa merasakan tidak ada beza je sepadan itu. Sosioekonominya hampir sama. Bagaimana pemikiran menuju ke depan? Kerana mungkin cabaran bagi kawasan jelapang padi di utara itu konsep agrarian seperti yang dikatakan oleh Datuk, tetapi menuju ke depan masalah generasi anak mudanya yang mungkin tidak mahu mewarisi pekerjaan tradisi, pemecahan tanah kerana warisan dan sebagainya. Menuju ke depan kita tahu Kedah sendiri mengeluarkan hampir 40% daripada keluaran padi negara. Jadi jika dokongan itu semakin menuju ke arah teknologi tinggi dan sebagainya, imbangan keseluruhan bagi negeri ini menuju ke depan. Kalaupun 15 tahun, kalaupun tak 50, di mana akhirnya Datuk melihatnya? Kerana kalau saya lihat kepada Millennium Development Goal ataupun yang akan menggantikannya Sustainable Development Goal, United Nations, tidak semestinya kita membawa perbandaran itu keluar. Kalau kita boleh kekalkan masyarakat di kawasan mereka sedia ada, itu lebih tuntas, lebih lestari. Saya ingat memang tepat sekali. Kata pokoknya ialah imbangan. Jadi macam mana kita nak wujudkan perimbangan antara yang seperti kita faham Kedah ini menyumbang kepada jaminan makanan, food security. Jadi itu satu tanggungjawab yang penting tetapi agak berat dipikul kerana ianya tidak memberi pulangan yang banyak kepada negeri Kedah. Jadi Kedah ni sejak sekian lama berkorban untuk seluruh negara. Pada waktu yang sama kita pun lihat dengan agak cemburulah negeri-negeri lain termasuk negeri jiran, pulau jiran sebelah di bawah yang sebelah tu je. Dulunya milik Kedah bertumbuh dengan begitu pesat sekali, dan kita adalah dapat sikit tempiasnya di Sungai Petani, Merbuk, tempat-tempat seperti itu kan. Jadi saya ingat kalau kita dapat lihat bagaimana kita nak menguruskan pertanian kita khususnya padi, tingkatkan hasilnya tanpa perlu menggunakan terlalu banyak bidang tanah yang terlalu luas. Sekarang ni macam-macam teknologi sudah wujud. Kita boleh lipat gandakan hasil dengan mengurangkan jumlah air yang diperlukan. Di Kedah ni biasa amalan kita sampai ke tahap tenggelamkan bendang tu supaya air itu sampai ke ujung sana. Jadi amalan ni memang dah tak pakai lagi sekarang ini. Kalau kita anggap padi itu macam sejenis lalang boleh tumbuh di mana-mana walaupun tak ada air. Jadi itu satu soal benih kan, macam-macam lagi lah cara kita boleh tingkatkan hasil padi ini. Kalau itu dapat kita lakukan, maksudnya bidang-bidang tanah yang sepatutnya boleh kita gunakan untuk aktiviti ekonomi yang produktivitinya lebih tinggi, boleh kita buka untuk taman industri contohnya. Saya menaruh harapan di belah utara, contohnya Bukit Kayu Hitam, Padang Terap, tempat-tempat macam itu, boleh kita buka taman teknologi, taman industri, taman sains, yang sudah tentu akan memberi pendapatan yang lebih lumayan kepada pengusaha-pengusahanya, dan membuka ruang ataupun peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi, yang jauh lebih baik daripada kerja petani lah. Saya suka Datuk bawa isu hujah itu kerana kalau saya kaitkan dengan struktur parti tadi, sudut pandang sebelum acara ini hebat bercakap tentang anak muda, tapi akhirnya struktur parti politik misalnya mengikut cawangan bahagian, dan jika berada di negeri itu memberikan kelebihan sebenarnya kepada calon-calon yang berteraskan negeri itu, kerana di Kedah saja dah berapa bahagian dan sebagainya. Dan itu sebenarnya tidak terpisah daripada perjuangan parti, kerana struktur itu memberi suara akar umbi itu naik ke atas kepada pucuk pimpinan. Jadi dahulu Datuk di MITI dan sebagainya melihat dari pusat, tapi kini bila berada di Alor-Star menampak realitinya terus di akar umbi. Bagaimana Datuk membawa imbangan itu untuk tukar topi atau songkok itu daripada berada di Alor-Star masuk ke Kuala Lumpur misalnya. Itulah kadang-kadang bila kita tengok keadaan di negeri dari perspektif pusat, saya dulu pun saya khususnya di Kuala Lumpur kan, kita tertumpu kepada penggubalan dasar. Dasar ni semua baik-baik belaka. Tapi selalu kita dengar rungutan bahawa pelaksanaannya selalu ada masalah. Jadi saya
akui bahawa kali pertama saya balik ke Kedah sebagai ahli parlimen dan banyaklah idea-idea dan saya tertanya-tanya kenapalah perkara ini dibuat cara itu, cara ini kan. Kenapa tak cara yang macam kita selalu duk buat di Kuala Lumpur kan. Lama-lama baru saya sedar bahawa ada cara tertentu yang dilakukan di peringkat negeri yang sebenarnya lebih berkesan dan boleh dipelajari oleh kawan-kawan kita yang di pusat ni kan. Dan macam saya sebutkan tadi, Alustar memang pun dilihat sebagai sebuah bandaraya yang agak perlahan proses pertumbuhannya. Tetapi dari segi kualiti hidup sangat baik. Saya lebih selesa di Alustar kadang-kadang. Hari ini saja terlekat dalam traffic jam tadi kan. Jadi perkara-perkara macam itu saya ingat perlu ada imbangan. Pada waktu yang sama, orang di Kedah dia pun mahu juga kemudahan seperti yang kita nikmati di bandaraya. Itu ataupun cabarannya untuk mengekalkan modal insan terus berada di Kedah dengan segala kepakaran yang baru yang diperlukan oleh Datuk untuk implement fokus-fokus seperti yang kataupun industri berimpak tinggi di kawasan Padang Terap dan juga Padang Besar dan sebagainya, memerlukan modal insan yang ada skill-skill baru. Jika mereka tidak mahu bersama dalam bidang pertanian, mereka perlu mengangkat reskilling ataupun retraining bidang-bidang baru ini. Bagaimana Datuk lakukan? Kerana kekuatan itu ada di Kedah. Mungkin mereka tidak bermigrasi besar-besaran ke Pulau Pinang ataupun ke Putrajaya dan Kuala Lumpur. Kita akan tanya tentang itu. Kita rehat dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Kita masih kembali bersama dalam agenda awal ni bersama Datuk Mukhlis Mahathir. Mungkin Datuk nak respon tentang modal insan tadi tu. Yalah, kita dapati bahawa penghijrahan daripada luar bandar ke bandar tu sentiasa berlaku daripada tak dulu boleh nak halang kan, pun. tak boleh nak halang. Itu satu lagi ialah urbanization. Jadi perbandaran. pekan-pekan kecil kita tiba-tiba dah jadi bandar. Besar. Dan orang muda pun memang dah tak minat dalam pertanian. Lagi-lagilah kalau terpaksa duduk tengah-tengah panas kan, menoreh ataupun nak kerja di sawah padi kan. Jadi caranya ialah di mana mereka berada, kita akan dapati anak-anak Kedah ni ada yang kerja di Selangor, di Johor, di industri-industri teknologi tinggi. Kalau kita wujudkan industri itu di Kedah, dan memang itu pun yang sedang saya usahakan, maka saya ingat secara sendirinya mereka sangat-sangat berminat untuk balik ke negeri. Sebab mak ayahnya kat situ kan, kalau sakit ada orang pergi tengokkan kan. Jadi dia punya semangat kekeluargaan tu memang ada. Dan cuma nak cetuskan peluang itu saja. Dan itu saya ingat sebabnya apabila Kulim High Tech Park mula diwujudkan, ramai anak-anak Kedah yang kerja di Infineonnya, Silteranya, sekarang ni First Solar. Jadi dan mereka sebenarnya mempunyai kelayakan akademik yang tinggi. Dan kita rasa sangat-sangat bangga melihat anak-anak Kedah yang berkeupayaan seperti itu. Saya tengoknya terbalik. Saya juga nak melihat negeri Kedah dan seperti juga negeri saya Perlis ada juga mengeksport idea-idea ke Lembah Kelang. Contohnya di Ampang tu nasi lemak royal tu penuh aja orang walaupun tengah hari malam. Jadi ada perkara yang bagus. Dan mungkin kali ini mereka nak melihat ekspor politik. Ekspor wakil Kedah berada dalam barisan tertinggi UMNO kembali. Dulu memang sekian lama orang Kedah berada di atas. Jadi bagaimana Datuk melihatnya, kerana perlu diadunkan kepimpinan aspirasi negeri, perlu diadunkan kepimpinan aspirasi Putrajaya. Tapi ada satu lapisan baru. Melihat kepada keputusan Pilihan Raya PRU 13 dahulu, ada cabaran getir bagi UMNO untuk memenangi hati pengundi dan terutamanya pengundi baru yang akan menentukan PRU 14 iaitu generasi Y ini. Jadi pandangan Datuk membawa slogan berani berubah. Itu besar slogan itu. Berubah ke mana? Ke mana nak bawa ni? Apa yang perlu berubah, apa yang perlu status quo perlu dibuang. Saya lihat bahawa kita selalu sebut-sebut mengenai transformasi kan, dan apa yang saya faham mengenai istilah itu ialah ianya bukan perubahan sedikit demi sedikit. Macam Kaizen contohnya kan. Itu
incremental change itu tak memadai. Ya. Apa yang kita perlukan, macam kata Korea buat tiba-tiba dramatic dan drastic change. Jadi daripada selalu kita gunakan anjakan paradigma katanya kan. Betul. Jadi dalam konteks politik pun semua amalan-amalan kita dan tradisi-tradisi dalam parti yang kita rasakan mengekang kemarahan kita ke hadapan untuk mempengaruhi lebih ramai orang muda bersama kita, saya ingat sudah tiba masanya kita ketepikan. Jadi contohnya sistem pemilihan kita. Ya. Kita rasa ini perlu lebih inklusif, lebih ramai daripada 2,800 orang sekarang ini 146,500 orang. Ini satu perubahan yang begitu mendadak sekali. Itu sebenarnya memberi kuasa ataupun hak untuk memilih itu kepada ahli kita di peringkat angka rumbi. Ya. Dan sekarang ni semangat orang kat bawah ni cukup tinggi. Dia memang seronok kerana bukan hanya dia pilih pemimpin, walaupun katalah presiden dan timbalan presiden itu tidak ditandingi, tetapi dia tahu presiden dan timbalan presiden itu Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Majlis Tertinggi dan naib presiden semuanya menteri-menteri kanan ni. Dan mereka ini menggubah dasar. Jadi ketua cawangan sekarang terlibat di dalam pemilihan pucuk kepimpinan. Kat situ dia rasa seronok. Dan transformasi ini juga dituntut khususnya oleh orang muda. Dan itu sebabnya saya sendiri pun ada juga orang kata langkah bendul kata kan. Baru sekejap 200 hari jadi menteri besar, pandai-pandai pula nak pergi menawarkan diri jawatan ketiga tertinggi dalam parti. Saya rasa bahawa kalau kita lihat dari konteks PRU 14, benda ni 4-5 tahun daripada sekarang. Dan pemilihan inilah yang perlu kita buat perubahan. Apa yang Datuk ingin tawarkan? Perubahan yang bagaimana apabila merebut jawatan yang agak tinggi ini, pastinya ada agenda besar yang ingin dilaksanakan apabila jika menang nanti. Jawatan yang tinggi ini hanya dilihat tinggi oleh UMNO. Kalau kita tengok dalam parti-parti pembangkang, lain, betul. Kalau boleh saya sebut kan, dia orang tu muda-muda belaka. Dan ada sampai 30-an jadi speaker Dewan Undangan Negeri pun ada kan. Jadi kita mau tak mau terpaksa meremajakan parti. Tetapi kita kena hati-hati jangan terbuka terlalu luas remaja yang tak berkongsi aspirasi dengan kita, jiwa dan hati dia tak bersama dengan UMNO. Kalau dia masuk takut-takut kita sendiri, parti kita sendiri pula lagi daripada pangkal jalan. Jadi apa yang saya nak lihat berlaku ialah memastikan kita terus relevan. Jadi proses kerelevanan tu ada ke perkataan macam tu? Lebih kuranglah kan, faham ya. Itu terus berjalan. Dan sebenarnya parti kita ni dari semasa ke semasa selalu berubah-ubah. Saya ingat UMNO sekarang banding UMNO mungkin 10-20 tahun yang dulu pun dah banyak berbeza. Betul. Jadi proses itu berjalan dan itu yang menarik lebih ramai orang muda sebelum masuk. saya tutup, mungkin Datuk ada pesanan kepada pemuda, wanita dan juga puteri yang bakal melaksanakan tanggungjawab mereka esok. Bagaimana pemimpin yang bakal mereka pilih? Jangka masa pendek, fikir mengenai PRU 14. Jangka masa tengah dan panjang, fikir mengenai masa depan anak cucu kita. Sebab itu dia letak nombor tu. Sebab menutup lah, itu menutup terbaik. Terbaik. Terima kasih kepada Datuk Mukhlis Mahathir, Menteri Besar Kedah dan juga Pengurusi Perhubungan UMNO Kedah. Dan terima kasih juga rakan saya Kamaru Barin Harun. Dan jangan lupa bersama kami terus sejak seawal 7 pagi esok kita akan membuat liputan terkini pemilihan sayap-sayap parti UMNO. Dan kita ada analisis khas, Kamaru. Pukul 5 petang hingga 6 petang dan malam berterusan hinggalah keputusan akan keluar pada awal pagi mungkin. Jadi terus bersama kami di Astro Awani 501. Assalamualaikum, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Masa itu.